Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, recording ni saya akan tunjuk bagaimana cara berlakunya setup 10.0. Pagi tadi kita ada share yang semalam punya AUD JPY. Baik, untuk pagi ni setup 10.0 berada pada USD dan juga AUD. Server time 45 minit, local time 95 minit. Okey, baik. So sekarang 10.0 USD AUD. Kita tengok data dulu 95 minit 20 saat jam pagi ni. Okey, baik. So USD 10, AUD 0 96 minit. Okey, server time pun sama 46 minit. Okey. Seterusnya 97 minit. Okey. 3 minit berturut-turut 97, 96 dan 95. Server time 45 minit, 46 minit, 47 minit pagi. Okey. Baik. So sekarang saya buka AUD USD 45 minit pagi. Okey. Okey. Sekejap Baik. So 45 minit pagi, 46 minit pagi, 47 minit pagi. Setup 10.0. Semua 10.0 ni. Okey. Saya buka sekali lagi dekat Telegram. 45 minit 10.0. Okey. Terbalik sebenarnya, sorry. Saya betulkan. Okey. AUD 0 maknanya dia macam ni. 0 10. Tu dia. Okey. Dia macam ni. Baik, sekarang ni guys, kalau kata tengok 0 10. 0 ni 0 kita nak buy. Okey, 0 kita nak buy. Saya buat warna biru. Manakala untuk 10 kita nak sell. Saya buat warna merah. Okey. Tu dia, besar sikit senang nampak. Okey. Baik. So 0 kita nak buy, 10 kita nak sell. Sekejap. Macam tu. Baik. Okey. So sekarang ni 0 ni tadi ialah AUD. 0 ni ialah AUD. Manakala 10 dekat belakang ni merupakan USD. Okay. Jadi fokuskan kepada buy. Bila mana tuan-tuan fokuskan kepada buy, okay, buy berada belah depan. AUD kita nak buy. Maksudnya untuk AUD USD kita buy lah. Simple. Benda tu macam tu je. Jadi sekarang ni open dekat sini, close dekat sini. Ini entry yang pertama. Buy dekat sini. Okay. Dan yang ni pula, okay, open dekat sini, close dekat sini. So ini entry yang kedua. Ni kat sini. Entry yang ketiga pula, setup 010 berlaku sekali lagi. Okay. So nak entry ataupun tidak, dia macam ni. Yang ni kita akan buy. Okay, kita akan buy 0.01 USD. Yang ni kita akan buy, okay, 0.02 USD. Tu dia. Jadi sekarang ni kalau kata dekat sini kita nak buy, boleh je nak buy, tapi takkan kita nak masuk 0.03 dekat sini, kan? Sepatutnya 0.03 dekat bahagian bawah lah. Okay. So kalau kata dia dah naik, saya takkan entry buy, saya akan biarkan sahaja. Melainkan sekiranya 0.10 berlaku lebih rendah daripada buy 0.02 ni tadi. Okay. Baik. So daripada sudut pandang teknikal, okay, apa yang saya nak share daripada sudut pandang teknikal, sebab saya pun mengajar kelas badar. Okay. So apa yang teknikal nampak based on SNR. Okay. Saya punya SNR lah. Okay, kejap So yang ini resistant untuk daily, selesai. Yang ni untuk daily, atas ni. Yang bawah ni H4,
So tak kena pun, saya just biarkan dia macam ni je. Atas ni tak payah pandang dah, tak ada kena-mengena pun. Okay. So kita fokuskan kepada H4 je. Sini ada SBR tapi pun tak ada kena-mengena juga. So fokus bahagian sini je. So sini ada resistant, sini ada resistant. Sini kita nak tahu kenapa dia boleh naik ni kat sini. Apa sebabnya yang berlaku kenaikan kat sini. Baik. So kita tengok pada H1. Okay. Kalau kata dekat H1, bawah ni ada RBS, atas ni pula ada SBR, dan dalam masa yang sama ini merupakan resistant lah. Okay. Baik. Tapi masalah dia RBS tu kat sini. Jadi ni bukan punca dia. RBS ni bukan punca dia menaik ni. Bukan. Okay. Kita tengok M30 pula. So kalau M30 kita boleh nampak sini ada RBS dekat sini. Okay. So dia pergi, dia touch RBS ni, kemudiannya setup 10.0 tu pun berlaku, dan seterusnya retracement untuk H1 berlaku. Tu dia. Okay. Jadi makna kata sekarang ni setup 0.10, yang mana 0.10 tu merupakan tempat entry. Macam yang saya sebutkan, ada dua keadaan. 10.0, 0.10, dia ada dua keadaan. Kadang-kadang berlaku setup 0.10 ataupun 10.0, dia makin turun kena buy lagi, makin turun kena buy lagi, makin turun dia kena buy lagi. Okey. Kemudian bila sampai dia punya obstacle sama ada SBR ataupun RBS, barulah dia melantun balik, dia mencari kembali kepada setup 0.10 ataupun 10.0 tu tadi. Makna kata untuk kes yang macam tu, 0.10 ataupun 10.0 ni sebagai tempat untuk TP, take profit punya tempat. Tapi dalam kes ni 0.10 dan 10.0 sebagai tempat untuk entry. Tu dia. Baik. So saya harap video ni memberikan penjelasan yang baik berkenaan dengan penggunaan data dan combination analysis dengan technical. Macam mana pun okey, kejap So ni dia. Maknanya akan float sekiranya 0.10 ataupun 10.0 sebagai tempat entry. Dia biasanya less float lah. Dia lebih kurang dalam 3 pip, 9 pip. Ni 1 pip pun tak sampai ni. Nampak 9 tu dalam bentuk point kan. So dia punya gain dia pula daripada bawah ni, saya tak boleh kira bawah lah, saya kena kira daripada tempat entry lah. Naik atas ni adalah 20 pip. So itulah dia. Kalau sekiranya 0.10 ataupun 10.0 sebagai entry, dia punya floating nipis, alhamdulillah, sangat nipis. Tapi kalau dia sebagai tempat TP, maknanya okey, sekarang ni buy kan. Okey. Jadi sekarang ni dia akan turun lagi, turun. Bila dia dah turun, price tu dia buat turning point, dia akan kembali balik kepada setup yang asal. Itu dia sebagai tempat TP, itu dia. Tapi normally 0.10, 10.0 ni range dia dalam 20 ke 30 pip so far, alhamdulillah. Baik. So sekadar itu sahaja. Semoga penerangan ini memberikan gambaran yang baik berkenaan dengan penggunaan data dan combination dengan technical, insya-Allah. Sekiranya ada sebarang soalan, sila ajukan, dan sekiranya berminat untuk melanggan data, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada ruangan description tu tadi, ada satu link. Okey, so boleh klik dekat link tersebut. Okey, pembelajaran dan penerangan berkenaan dengan data saya akan buat on time to time. Okey, by time to time. Baik, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.